Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. So di setiap lesson saya selepas ini, saya akan discuss exercise di video dan juga soalan tutorial yang berkaitan. So kalau ada yang belum buat tu akan belajar sekali bersamalah, tapi kalau awak perasan saya bagi saya punya lesson plan sehari sebelum kita start, so that awak boleh tengok video dengan lebih awal, try exercise tu semua dengan lebih awal and ambil inisiatif untuk try sekali tutorial questions. Okay, so kalau korang dah tengok video pasal 1.2 search, okay, so search adalah basically punca kuasa di mana bila awak tekan calculator, awak akan dapat perpuluhan. Kalau dia bagi tahu dekat video tu, dia kata non-repeating decimal. Non-repeating decimal. Okay, dan search ni dia bukan sahaja ini punca kuasa 2 kan. Dia boleh juga jadi punca kuasa 3. Boleh jadi punca kuasa 4. Punca kuasa 5. Tak kisah, semua tu kita panggil search. Kalau kat sekolah dulu kita hanya belajar punca kuasa 2 je kan. Ada jugalah sedikit punca kuasa 3. Di sini kita akan belajar semualah, dan untuk PDT kita banyak fokus kepada punca kuasa 2 juga. Dan kita akan fokus kepada dia punya operation. Macam mana kita nak darab search, kita nak bahagi search, kita nak expand search. Okay, so itu tentang search. Tapi saya bagi tahu search dia tak tertakluk kepada punca kuasa 2 sahaja yang kita belajar masa sekolah dulu. Punca kuasa 2 kita panggil dia apa? Square root. Punca kuasa 3 kita panggil apa? Cubic root. Punca kuasa 4, punca kuasa 5, Google sendiri. So now dia ada cerita pasal perfect square. Perfect square ni apa? So perfect square ni adalah bila awak tekan search dekat calculator, kalau tadi tu dia dapat perpuluhan kan? Perfect square ni dia dapat nombor bulat. Contoh paling dekat adalah square root 4. Dapat berapa? 2. Ini perfect square. So apakah nombor perfect square tersebut? So nombor perfect square basically kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang kita squarekan mereka. So kita ada 1 square, 1, 2 square, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 8 dan 8, 64, 9 dan 9, 81, 10 dan 10, 100. So dekat sini siapa yang lemah hafal sifir, awak akan struggle sikit. Sebab nanti bila kita nak simplify search tu, awak akan banyak bergantung pada calculator lah. Okay. So inilah yang kita panggil, ni kat bawah ni yang saya highlight ni, ini kita panggil barisan perfect square. So dia adalah sampai 11 square, 12 square. Yang penting bila kita tekan calculator tu, mesti dapat nombor bulat. Maksudnya bila saya tekan search 100, saya akan dapat nombor bulat iaitu 10. Okay. So sekarang, lepas ni, sebelum kita buat simplify tu, tolong sediakan ni tulis dekat sini, my perfect square. Kenapa? Nanti bila kita simplify sekejap lagi, awak akan nampak betapa pentingnya nombor ni. Okay? So saya pergi ke next slide. Ni tadilah yang saya sembang ni. So perfect square sangat membantu untuk awak selesaikan soalan. So kalau awak ada kalkulator yang boleh keluar jawapan dalam bentuk macam ni, yang saya bulat pink ni, so ini sangat membantu awak untuk check jalan kerja dan final answer awak betul ataupun salah. Dan daripada jawapan ni juga kita boleh detect sebenarnya apa perfect square yang kita nak letak dalam kita punya jalan kerja. So for those yang ada calculator memang boleh terus check dapat jawapan macam ni. Okay, so exercise 1.2a. So saya akan tunjukkan beberapa soalan sajalah. 2 soalan ni sahaja untuk 1.2a. So tadi saya ada sembang pasal my perfect square. Saya tuliskan kat tepi sini, my perfect square. So apa list dia tadi? 2 kuasa 2, 4, 9, 16, 25, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 100. Biasanya tak sampai 100 pun, paling-paling kita akan try sampai 36 lah. So now, macam mana nak start benda ni? Okay, so untuk elakkan kita randomly tekan kat calculator, 68 bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 6. Instead, kita akan bahagikan 648 ni dengan perfect square. So, kita akan try 648 bahagi 4, 648 bahagi 9, 648 bahagi 16. Sampailah kita dapat nombor bulat. Okay, so 648 bagi 4. Okay, so saya dapat dekat sini 162. Tapi, 162 ni masih besar lagi untuk saya figure out guna otak saya guna sifir. Faham ke? Okay, saya try lagi 648 bahagi 9. Sini saya dapat 72. Okay, so dekat sini nombor bulat juga kan? So dekat sini kita boleh fikir yang mana kita boleh figure out guna sifir je. Yang lebih senang, which is 72 kan? Sebab 72 adalah 8 kali 9. Okay, so saya akan pilih 9 darab 72 sebagai saya punya jalan kerja dekat sini. So 648 adalah 9 darab 72. Okay, so 72 pula saya boleh pisahkan dia jadi 9 kali 8. So 9 perfect square, 9 perfect square. 8 ni kita boleh pecahkan lagi kepada 4 darab 2. So kita ada 9 darab 9. 8 kita pecah jadi 4 darab 2. Okay, so sekarang perfect square saya ada 9, 9, 4. Sebab tu saya cakap bila kita buat benda ni, kita ada list perfect square kita dekat tepi. So kita boleh compare. Kalau kita tak ingat, kita boleh tengok je dekat situ. So now kita akan pisahkan dia
Sebab semua orang ni hubungan dia darab, kita boleh pisahkan payung cert ni mengikut payung masing-masing. Saya panggil dia payung cert lah. Dia ada payung dia sendiri, payung dia sendiri, payung dia sendiri, payung dia sendiri. Dengan syarat hubungan diorang mesti darab dan bahagi sahaja. Kalau tambah dan tolak, kita tak boleh separate dia macam ni. Square root 9 adalah 3, darab 3, darab 2, darab cert 2. So 9 kali 2, 18 lah. Dapatlah 18 square root 2. Macam tu. So ini jalan kerjanya. Yes, which calculation step yang dapat mark madam. So ni satu markah, attempt to solve satu markah, and then final answer satu markah. Paling sikit 2, paling banyak 3 markah. So ini nama dia attempt to solve. Cuba untuk selesaikan. Walaupun jawapan awak salah, awak still dapat markah attempt to solve ni. So saya teruskan dengan soalan D. Sama juga, kita try bahagikan 1, 3, 2, 3. Yang dekat YouTube tu dan yang saya buat jalan kerja bahagi-bahagi ni, tak ada markah pun. Tak ada markah. And awak boleh tekan je kat kalkulator terus. Tak tunjukkan dia punya jalan kerja pun tak apa. 1, 3, 2, 3 bahagi 4. Tak dapat perpuluhan. 1, 3, 2, 3 bahagi 9. 147. Okay, so kita ada 9 dengan 147. Akan tetapi 147 saya tak pandai nak comprehend guna otak untuk pakai sifir. So saya teruskan lagi. 1, 3, 2, 3 bahagi 16. Tak dapat, dia dapat perpuluhan. Tak ada nombor bulat. 1, 3, 2, 3 bahagi dengan 25. Tak dapat lagi. 1, 3, 2, 3 bahagi 36. Tak dapat lagi. 49. Okay, so dekat 49 kita akan dapat dengan 27. Tadi apa? 49 dengan 27. 49 darab 27. Dan 27 kita boleh comprehend guna sifir iaitu 9 darab 3. Kenapa saya pilih 27 bukannya 147 ni? Sebab nanti bila saya pilih 147 yang saya tak pandai nak comprehend guna sifir, jalan kerja kita akan jadi lagi panjang, lagi melirik. So at least bila saya dah kecilkan saya punya number kepada 27, saya tahu dia adalah 9 darab 3 sahaja. So teruskan lagi. So perfect square saya di sini adalah 49 dan juga 9. So saya boleh pisahkan cert ni. Macam mana saya tahu bila masanya saya boleh pisahkan cert? Kenapa saya tak check 3 ni? Sebab 3 adalah nombor paling kecil dan dia tak ada pun dalam, dia lebih kecil daripada 4 dekat perfect square ni. Tu kira dah paling simple lah. So 49 adalah 7, cert 9 adalah 3 and then cert 3. So kita dapat jawapan 21 cert 3. Okay, semudah itulah. Sebab tadi ada yang tanya saya, kita nak bahagi randomly sahaja ke nombor tu dengan any numbers? Okay, so basically cara paling efisien adalah bahagikan dengan kita punya perfect square. So slide seterusnya, related tutorial question. So ini pun sama juga. Okay, so kita akan jot downkan kita punya my perfect square. Okay, so kita akan divide 135 dengan calon-calon perfect square. 35 bahagi 9, 15. Okay, so ini adalah 9 kali 15. Tekan je calculator. Tak payah tulis-tulis kat tepi pun tak apa. And then kita tahu 15 ni dia boleh pecah lagi tau. Sebab 15 ni nombor yang sangat besar dan kita tahu 15 adalah 5 kali 3. Akan tetapi dekat sini kena fikir sendiri. Walaupun 15 adalah 5 darab 3, adakah 5 dan 3 tu termasuk dalam calon-calon perfect square? Tak kan? So kalau tak, maksudnya kita tak payahlah nak pecahkan 15 tu lagi. Okay, so kita boleh berhenti setakat itu sahaja. Okay, so kita akan pisahkan dia sekarang. So jawapan kita adalah 3 cert 15. Okay, so sama juga dengan 343, you akan try sampai you dapat bahagi dengan 49, kita akan dapat 7. Okay, so 7 adalah nombor perdana, prime number. So obviously dia takkan akan jadi bukan perfect square lah. So kita boleh terus pisahkan dia. So kita akan dapat 7 cert 7. Mudah macam tu je. And tutorial question ni adalah soalan 5. Dan di soalan 5 ni dia memang ada 2 contoh ni sahaja untuk simplify cert. Selepas tu dia buat operation cert yang tambah tolak tu. Okay, saya pindah slide seterusnya. So now saya akan sembang tentang operation of cert lah. So basically rules of cert ni dia nak ajar awak macam mana nak apply kan dia bila kita buat operation kepada cert. Tambah tolak darab bahagi tu semua. Okay, so contoh kalau awak ada 2 cert 3 darab 3 cert 5 contohnya. So macam mana kita nak selesaikan ini? Okay, so rules of cert. Okay, so one thing, so dia ada banyak rules kalau awak dah tengok dekat awak punya nota. Okay, so rule yang pertama, yang penting saya point out yang penting saja. Cert kalau dia jumpa diri sendiri, dia akan dapat dalam dia je. Sebab apa? Sebab cert bila dia jumpa diri dia sendiri sama macam ni kan? Dan juga square dengan cert boleh potong. Sebab tu dia dapat A sahaja. Akan tetapi kalau dia jumpa orang lain, dia jadi apa? Dia masih ada payung cert tu tapi dia darabkan. Dia darabkan tu. A dengan B tu. So contohnya kalau saya ada cert 2 darab dengan cert 3, dia akan jadi cert 6. Kenapa masih ada cert? Sebab nombor dalam tu berlainan. Tapi kalau saya ada cert 2 darab dengan cert 2, dia jadi apa? Nombor tu sama kan? So dia jadi 2 sahaja. Okay? So kalau tak sure tekanlah calculator, tapi it's easier if you know the rules then you tak payah tekan calculator pun sebab otak you lagi power daripada calculator sepatutnya. Okay, so yang ketiga, kalau darab dia gabung macam ni darab cert, and then kalau kita bahagi cert A bahagi cert B.
kita boleh combinekan dia menggunakan satu payung cert sahaja. Okay, so sebagai contoh, saya ada cert 15 bahagi cert 3. Saya boleh combinekan dia jadi 15 bahagi 3 macam ni. And kita tahu 15 bahagi 3 adalah 5. So nampak tak? Property ni dia memudahkan kita untuk simplify pergi another cert yang lebih simple. Okay, so seterusnya faktorkan cert. Contoh kalau saya ada A cert B tambah C cert B. So nampak tak cert B ni sama? So dia boleh faktorkan cert B tersebut. Okay, so kita boleh faktorkan cert B. So faktor cert B, apa yang nak masuk untuk term yang pertama? A. Kemudian ada plus, kita tulislah plus. And then untuk sebutan yang kedua ni kita ada C cert B. Sebab cert B dah bawa keluar, apa yang tinggal? C. Macam tu. Boleh apply jugalah untuk minus. Tapi bila awak dah terror nanti, awak tak payah fakturkan pun, awak boleh tengok dan awak tahu macam mana kita nak kira. Contoh saya ada 2 cert 2 tambah 4 cert 2. Kita nampak cert tu sama. Kalau kita tengok dekat rules tadi ni, kita boleh fakturkan cert 2 dan kita ada cert 2, saya faktor, ada 2 tambah 4 which is 6. Okay, bila awak dah terror, contoh awak tengok macam ni, 3 cert 5 tambah 6 cert 5. Awak terus dapat jawapan 9 cert 5. Sama juga dengan tolak lah. Contoh kalau kita ada, contoh lagi nak juga contoh. Saya suka bagi contoh banyak-banyak so that korang faham. Contoh kalau kita ada 10 cert 3 tolak 12 cert 3. Dapat berapa? Negatif 2 cert 3. Sebab 10 tolak 12. Dapat negatif 2. Okay? Dan kemudian yang property yang last yang penting adalah darab, property darab. Bila kita darabkan cert, contoh saya tuliskan dulu dia punya property. Which is korang boleh tengok je benda ni dalam nota. Darab C cert D. So nombor akan darab dengan nombor, cert akan darab dengan cert. Dia darab ikut spesies. Okay, so dekat property number 5 ni, nombornya adalah A dengan C. So A dengan C darab bersama. Kemudian cert akan darab dengan cert. Maka cert B dengan D akan darab dan bergabung menjadi 1. So contoh 2 cert 3 darab 3 cert 5. Contoh. So nombor akan darab dengan nombor. So 2 darab 3, 6. And then cert akan darab dengan cert. So 3 darab 5, 15. Tapi sebab dia ada cert, so dia share macam tu. Okay. So mudah macam tu je sebenarnya. Kalau ada faham cert ni, kacang je. Okay, so kita pergi ke exercise. Okay, so exercise ni, soalan pertama ni basically macam exercise yang awal-awal tadi lah. Perfect square tu. Dia kecilkan number ni. 18 adalah, 18 ni dia boleh jadi 6 kali 3, 9 kali 2. Tapi yang mana kita pilih? So berbalik semula kepada my perfect square. So 6, 3, 9, 2. Siapa perfect square? 9. So kita akan pilih this pair, this couple. Okay, so untuk 18 kita akan pilih 9 kali 2. Untuk 72 obviously kita akan pilih 9 darab 8. Untuk 75, so kalau 75 ni kita tak tahu macam mana nak comprehend guna sifir, kita pakai bahagilah manually kepada semua PS yang ada perfect score pula. Perfect square. So 4, 9, 16, 25, 36 bla 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 bla. Okay, so kalau kita try bahagikan dia, so 75 bahagi, okay, saya dapat tahulah, saya tahu ni adalah 25 bahagi 3. Darab 3, sorry. Okay, so saya tuliskan 5 square root 9 darab 2. And then tambah cert 72 adalah 9 darab 8. And then tolak 75 adalah 25 cert 3. So di sini kita akan pisahkan dia, cert 9, cert 2, cert 9, cert 8, tolak cert 25, cert 3. Okay, dan kita dapati cert 8 ni masih belum kecil. Kita boleh jadikan dia 4 darab 2. Okay, so kita akan buat lagi satu step. So kita terus selesaikan untuk yang mana boleh selesaikan lah. 9 jadi 3 cert 2. 3 cert 4 kali 2 tolak 5 cert 3. So dekat 4 kali 2 ni awak boleh terus pisahkan dia macam ni. Okay, sebab awak dah tahu dah. Sebab nanti kita akan pisahkan dia kan. Okay, so kita boleh terus buat macam ni. So kita akan ada 15 cert 2 tambah 6 cert 2 tolak 5 cert 3. So 6 cert 2 ni saya terus darabkan cert 4 ni dengan 3 Okay, so now kita nampak cert 2 ni sama dengan cert 2 sini. So kita tak boleh biarkan jawapan kita dalam bentuk macam ni ni salah. Sebab cert 2 tu boleh simplify lagi. So 15 tambah 6 akan dapat 21 cert 2 tolak 5 cert 3. Selesai. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. So ni macam mana pula nak buat? Boleh ke saya potong square ni macam ni? Tak boleh. Boleh ke saya buat dia macam ni? So 5 cert 2 square tolak 3 cert 7 square. Tak boleh. So bila kita ada square dekat kurungan macam tu, maksudnya kurungan tu berulang berapa kali? 2. So kurungan ni kita akan tuliskan 2 kali. Macam tu. So now kita akan expandkan dia macam awak expand kuadratik. Contoh awak ada x tolak 2, x tolak 3. Macam mana awak expand benda ni? 1, 2, 3, 4. Macam tu kan? So benda sama juga kita akan apply dekat kita punya cert. So 1, 2,
3, 4. So kita akan dapat berapa term nanti? 4 term. Okay. So term yang pertama adalah, so 5 seret 2 darab 5 seret 2. Okay, so sepatutnya kat sini by this time kita dah boleh congak tau. Kita tahu 5 kali 5, 25. Lepas tu seret 2 darab seret 2, seret 4. So 25 seret 4. And kalau korang perasan, seret 2 darab seret 2, dia darab diri sendiri kan? Apa saya cakap pasal darab diri sendiri tadi? Dia akan jadi 2 sahaja. So dekat sini, untuk yang perasan, awak boleh terus tukar dia 2 macam ni. Okay, so kalau tak perasan memang akan tulis seret 4 lah. Dan nanti awak akan figure out sendiri, ini perfect square. Macam tu. Okay, so saya teruskan 5 seret 2 darab 3 seret 7. Yang ni. So 5 darab 3, 15. Seret 2 darab seret 7, seret 14. Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu. Okay, so dan kenapa ni tolak? Sebab dekat sini ni tolak. Okay. So kita pergi yang warna oren pula, oren yang kecil dulu. So kita ada tolak lagi sekali. 3 darab 5, 15. Seret 7 dengan seret 2, seret 14. Kemudian oren yang panjang ni pula, negatif dengan negatif, positif. 3 darab 3, 9. Seret 7 darab seret 7, 7 sahaja. So terus saya tulis 7. So now, 25 darab 2 boleh gabung dengan dia punya sign sekali So 25 kali 2 adalah 50. 50 tambah 97, 63, 113. Korang tekanlah kalkulator, okay? So kemudian, kita akan combinekan yang ada seret ni pula. Sebab seret ni sama, so kita boleh combine lah. So kita akan dapat negatif 30 seret 14. Settle. So macam mana saya boleh kata settle untuk seret 14? Sebab try lah tekan kalkulator. So kalau kita tekan seret 14 tu dekat kalkulator dan masih dapat seret 14, ataupun kalkulator lama tu akan dapat dia perpuluhan. Perpuluhan tak boleh kira lah. Untuk kalkulator yang canggih lah. Kalau tekan seret 14 masih dapat seret 14, maksudnya cukuplah sampai situ. Tak boleh nak kecilkan lagi. Okay, so itulah final answernya. Boleh screenshot. Saya nak pergi ke slide seterusnya. Okay, so ini pun sama jugalah. Kita akan expand one by one. So now expand biru kecil. Kita ada seret 15. Expand biru besar. Kita ada negatif 2 darab 3. Dah nampak kan? Seret 3 darab seret 3 dapat 3 sahaja. Kemudian expand oren kecil. Tambah 2 kali 5. Expand oren besar. Positif dengan negatif dapat negatif. 2 kali 2, 4 and then seret 5, seret 3, seret 15. Okay, so yang nombor spesies sama kita boleh combine. So kita ada 10 tolak, okay, so negatif 6 tambah 10 which is 4 sahaja. 20 tolak 6, 4. Kemudian seret 15 ni awak ada, yang ini adalah positif seret 15. Tolak 4 seret 15. So dekat sini awak ada 1 tolak 4. Akan dapat berapa tu? Negatif 3. Okay, so kita akan dapat 4 tolak 3 seret 15. Untuk kalkulator canggih, dia boleh terus type soalan ni dan awak akan dapat jawapan terus. So untuk kalkulator canggih tu sebenarnya dia boleh check jalan kerja dia betul ke salah. Okay, so type je soalan E ni. Kalau awak try, type je soalan E ni dekat kalkulator dan awak akan dapat jawapan sebiji macam final answer yang kita dah kira ni. Soalan seterusnya, ya Allah panjangnya. Tak panjang pun, mudah saja. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, saya highlight hijau. 2, 8, 1/2, 32. Semua ni adalah base 2. Okay, so macam mana kita nak selesaikan benda ni? Okay, soalan ni sebenarnya adalah advance sikit lah. Untuk, especially untuk seret 1/2 ni. Okay, kita belum belajar lagi chapter tu. Tapi saya explain sedikit saja. So 2 seret 2 dia dah kecil dah. So kita biarkan dia macam tu. And then tolak 7, seret 8 kita tahu dia adalah 4 kali 2. So bila awak dah biasa dengan benda ni, bila saya, contoh saya bagi seret 8, awak boleh terus dapat kira dalam kepala 4 kali 2, so 2 seret 2. Laju je terus boleh keluar. Contoh saya bagi seret 12. Seret 12 perfect square 4 kali 3. So kita tahu dia adalah 2 seret 3. Contoh lagi, seret 27. 9 kali 3. So 9 akan dapat 3 seret 3. Terus laju macam tu. Bila dah terror nanti awak akan terus figure out macam ni je lah. Mudah. So nanti bila dekat jalan kerja ni awak boleh terus tulis 2 seret 2. Instead of tulis seret 4 kali 2 macam tu lah. Tapi kalau tak terror tak apa. Kita terus dia macam ni sebab jalan kerja jangan risau. Jalan kerja akan dapat markah. So seret 1/2 ni kita boleh pecahkan dia satu atas satu bawah. So 4 kita boleh pecahkan dia macam ni. Saya buat kurungan lah. So nampak beza kat situ. And then 32 adalah 4 darab 8. 4 darab 8. 8 kita tahu dia boleh convert lagi jadi 4 darab 2. Nampak So untuk 32 dia adalah 4 darab 8 di mana 8 boleh jadi 4 kali 2 lagi. So itu explanationnya di sini. Okay, so sekarang ni kita dah pandai buat yang ni memang dah masa sedia macam tu lah. Kita dah pandai buat yang ni, kita dah pandai buat yang ni. Tapi kita belum belajar lagi macam mana nak buat bahagian per 2 dekat sini. So ini adalah video part 3. So dia cerita pasal conjugate. Kita bila ada fraction ataupun pecahan, kita tak boleh ada seret di bahagian bawah. Kalau awak tekan kalkulator,
Satu, kalau kita buat apa-apa pun dekat dia, darab kuasa 100 ke, punca kuasa 3 1 ke, dia tetap akan jadi 1. Okay, so bahagian atas ni, nampak kan warna orange saya tukar hijau. Cert 1 per cert 2, dia akan jadi 1 per cert 2. Ini saya cakap, cert tak boleh ada bahagian bawah, tak boleh ada kat bawah. So kita panggil ni irrational. Tak rational lah, tak boleh langsung. Dan bila awak tekan dekat kalkulator canggih, 1 per cert 2, bila awak tekan dekat kalkulator akan bagi awak jawapan macam ni. Per 2. Sebab kalkulator pun tahu dia tak rational. So dia akan rationalize. Tu nama dia. Kat sini apa yang berlaku adalah rationalize. So benda ni awak akan belajar di video part 3. Video part 3 kita panggil dia multiply conjugate. Okay, so multiply conjugate ni panjang cerita dia. So kita boleh skip dulu soalan ini. Saja saya tunjuk soalan ni so that saya nak tunjuk yang pecah-pecahkan tu sajalah. Yang bahagian rationalize ni nanti kita akan belajar. Kalau dah tengok in advance, thank you so much. Tahniah. Kalau belum tengok nanti tengok. Okay, saya akan bagi arahan kemudian lah. So yang ini pun sama sebenarnya, kena rationalize, tapi saya akan tunjuk step sampai part yang kena rationalize lah. So tengok dekat sini, untuk part per 5 dan 1 per 5, kita boleh pisahkan dia menjadi cert 4 over cert 5 tambah cert 1 over cert 5 tolak 5 per 20, kita boleh convert kepada 4 darab 5. So bahagian atas cert 4 akan jadi 2, lepas tu cert 1 akan jadi 1 sahaja, and then dekat 5 per, so cert 4 akan jadi 2, so 2 cert 5. So kalau awak tengok dekat bahagian 2 term yang pertama, saya highlight biru sini, kita boleh gabungkan dia kan sebab pembawah dia sama. Contoh kalau saya ada x per 2 tambah 1 per 2, kita boleh gabung bawah dia 2 seketul sahaja dan atas jadi x plus 1. Sama juga apa yang berlaku di sini. So kita boleh gabungkan dia jadi 3 per cert 5 tolak 5 per 2 cert 5. Okay, so sekarang ni untuk yang dah mahir, nanti bila awak dah belajar, awak akan ada options. Sama ada nak samakan dulu denominator dia ataupun awak rationalize dulu. Sebab dekat bawah ni ada apa? Cert. So ni tak rational. Kita kena rationalize dulu, barulah kita boleh selesaikan. Okay. So kalau awak tak rationalize dulu, awak kena samakan dululah dia punya denominator. So that dia jadi single fraction sahaja. Single pecahan. Macam awak lah single. Okay. So kalau kita nak samakan fraction ni macam mana? Samalah macam awak. So kita samakan denominator. So contohnya awak ada 3 per x tambah 5 per 2x. Okay, so sengaja saya tukar cert tu jadi x. So that awak nampak apa yang awak nak buat. Apa yang kita nak buat kat sini? Kita akan darab 3 per x ni dengan apa? 2 kan di atas dan juga di bawah. So that pembawah dia akan jadi 2x sahaja. So atas akan jadi 6 tambah 5. So by this time sepatutnya semua orang adalah sikit kemahiran untuk samakan pembawah. Okay? At least dalam bentuk x macam ni. Okay, so nampaknya 3 per x tolak 5 per 2x. Dalam kes ni saya buat tambah lah. Okay. So, kita akan darab sini dengan 2, sini dengan 2. So, kita ada 6 tolak 5 over 2 cert 5. So, kita ada 1 per 2 cert 5. So, then awak akan darab dengan dia punya conjugate. So, nanti akan belajar dalam video part 3 dan dapat jawapan. Okay. So, kalau tekan dekat kalkulator canggih, terus dapatlah jawapannya apa. Tapi kalau dalam exam kita nak tengok darab conjugate ni betul ke tidak conjugate dia. Kalau betul dia akan dapat 1 markah. Alright. So move to next slide. Okay, so awak boleh try buat sampai yang saya berhenti situlah. Untuk darab conjugate nanti awak tengok video tu dan awak datang balik ke soalan ni. Dah habis.